الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti siri FB Live kita yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG Pusat, yang telah masuk ke siri yang ke-26. Siri yang ke-26 menhuraikan isi kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita akan masuk pada malam ini insya-Allah dengan menyambung pada tajuk bagaimana bahawa amalan berdoa beramai-ramai, dengan erti kata sebahagian membaca doa sedangkan yang lain mengaminkan doa, itu sebenarnya adalah sunnah. Ada sandaran di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Saya patah balik sedikit secara agak laju kerana ada sebahagian itu kita telah kupaskan isi kandungannya semalam, iaitu di muka surat 97 doa bersama dan mengaminkan doa orang lain. Di antara tradisi umat Islam di seluruh dunia adalah doa bersama yang dilakukan di dalam setiap, misalnya lepas kelas, lepas kuliah, guru angkat tangan berdoa lalu diaminkan oleh murid-murid, ataupun disuruh, diminta salah seorang daripada murid berdoa, maka guru dan yang lain-lain juga mengaminkan. Ataupun selesai daripada majlis zikir, seorang berdoa, yang lain mengaminkan. Dan bahkan selesai daripada solat, demikian juga yang biasanya adalah imam berdoa lalu makmum mengaminkan. Dan pernah juga berlaku sekali-sekala imam mungkin memberi laluan kepada salah seorang dari makmum untuk berdoa. Biasanya kalau makmum tu mungkin ulama, orang alim yang dihormati, maka tidak jarang terjadi imam minta supaya orang alim tersebut berdoa lalu diaminkan oleh yang lain. Jadi berlaku salah faham, berlaku salah sangka dalam fikiran sebahagian umat Islam. Dia menyangkakan, kalau macam itu tak ada dalil tu. Kalau doa seorang-seorang boleh, kata dia. Tapi kalau seorang doa, yang lain ramai-ramai aminkan, itu tidak ada dalil. Maka itu adalah bid'ah. Jangan kita lakukan sangka mereka. Yang pertama sebenarnya, sebelum kita pergi kepada dalil yang khusus, dalil yang umum, ud'uni astajib lakum, misalnya Allah Ta'ala memerintahkan, doalah kepada saya, nescaya saya akan perkenankan doa kamu, maka suruhan itu adalah suruhan yang umum. Maknanya mencakupi doa seorang diri dan mencakupi juga doa beramai-ramai. Sebab Allah Ta'ala tidak mengkhususkan doa itu mesti seorang-seorang, ataupun Allah Ta'ala juga tidak mengkhususkan doa itu mesti beramai-ramai.
Jadi kalau kita fahami keumuman dalil tersebut, maka berdoa seorang diri itu masih terpayung dengan perintah supaya kita berdoa. Demikianlah berdoa beramai-ramai itu juga terpayung dengan perintah untuk berdoa. Itu dalil yang umum. Maka sekali lagi mana tidak ada dalil yang menyempitkan, misalnya tidak ada di sana dalil yang melarang kita berdoa beramai-ramai, maka dalil yang umum itu kekal di atas keumumannya. Yakni boleh sahaja kalau kita tu nak berdoa beramai-ramai, dan tidak ada halangan juga kalau kita itu ingin berdoa seorang-seorang, tak ada masalah kerana dalilnya umum. Yang penting Allah suruh berdoa. Tapi di sana kalau kita kaji lebih lanjut lagi, bahkan ada dalil yang khusus yang menyokong tentang amalan berdoa beramai-ramai. Pertama, daripada ayat suci Al-Quran, surah Yunus ayat 89, firman Allah Ta'ala, qala laqad ujibat da'watakuma fastaqima. Allah berfirman, telah diperkenankan doa kedua-dua kamu, maka hendaklah kamu itu istiqamah, tetap pada jalan yang lurus. Jadi walaupun di dalam Al-Quran ini menyebut da'watakuma, doa kedua-dua kamu, yang pasti kita tengok ayat-ayat sebelum itu yang berdoa hanya Nabi Musa alaihi salam seorang saja. Ayat yang sebelum daripada ayat tersebut menunjukkan bahawa doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi kenapakah ayat seterusnya Allah Ta'ala mengatakan doa kedua-dua daripada kalian, yakni doa Nabi Musa AS dan doa Nabi Harun AS. Jadi kalau kita ada tafsir para ulama semenjak generasi salaf lagi, para ahli tafsir kan bahawa walaupun Nabi Musa AS berdoa, tetapi yang mengaminkan adalah Nabi Harun AS. Jadi Nabi Musa berdoa betul, tapi yang mengaminkan doa itu adalah Nabi Harun AS, maka dinisbahkan doa itu kepada kedua-duanya. Itu doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Padahal Nabi Harun hanya mengaminkan. Jadi ini menunjukkan bahawa bila lebih pada satu orang berdoa, mereka itu dianggap sama-sama berdoa. Suatu orang angkat tangan, sebut apa hajat, ini COVID dan sebagainya. Ini minta bebas daripada bala bencana, minta si fulan menjawat jawatan mufti, dan minta si fulan menjawat jawatan menteri dan sebagainya. Ayat lain amin, dianggap kesemuanya itu berdoa berdasarkan dalil ayat Al-Quran ini. Jadi jelas ini bukan satu perkara yang terlarang, bahkan Al-Quran menisbahkan doa seorang dan amin seorang itu sebagai doa kedua-duanya. Kemudian itu dalil daripada ayat Quran secara lebih khusus berbanding dengan dalil umum yang menetahkan supaya. Dalil khusus daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu an-Nafi'in qala kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza jalasa majlisan lam yakum hatta yad'u li julasaihi bihadhil kalimati wa qala qallama kana Rasulullah SAW yaqumu min majlisin hatta yad'u bihaula'id da'awat. Daripada Nafi', iaitu maula kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhuma apabila duduk majlis, dia tidak akan bangkit meninggalkan majlis itu sehinggalah dia akan berdoa bagi orang yang duduk bersama-sama dengan dia, tu julasa dan dia doa. Tapi disebutkan juga dia sebelum berdoa tu dia macam ceritalah maknanya nak ceritanya, nak bagi pengajaran kepada orang yang hadir sama, yang saya buat ni, yang saya selalu doa ni, ini sebenarnya perbuatan Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan sedikit sekali Nabi SAW itu bangun daripada satu majlis melainkan baginda itu berdoa dengan doa ini. Maknanya boleh katakan kerap kali sangat Nabi SAW kalau nak meninggalkan sesuatu majlis, baginda akan berdoa beramai-ramai. Maknanya Nabi SAW berdoa untuk orang ramai juga, orang ramai bersama dengan baginda di dalam doa tersebut. Dan doa ini sebagaimana saya sebut semalam, elok sekali kalau kita dapat amalkan, maknanya cantik. Ini daripada Nabi SAW, kita dapat pahala doa dan juga pahala berdoa dengan doa yang warid daripada Nabi SAW. Bukan bermakna kalau kita berdoa dengan lafaz yang lain itu salah, tidak, kerana masih terpayung dengan doa. Tetapi ini ada dua kelebihan. Satu kelebihan mengikut perintah
iaitu berdoa. Dan yang kedua, kelebihan kita berdoa ikut kepada apa yang didoa oleh Nabi SAW. Ya. Allahumma qsim lana, ya Allah kurniakanlah, bahagikanlah kepada kami min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Daripada takut kepadamu tu apa yang memisahkan kami daripada yang memisahkan dengan rasa takut itu antara kami dan juga maksiat. Maknanya kita takut kepada Allah Ta'ala sehingga ke tahap kita tidak tergamak min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bahagikanlah kepadamu apa yang menyampaikan kami ke syurgamu. Memanglah kita masuk syurga ini hakikatnya dengan rahmat Allah. Tetapi secara sebab musababnya itu adalah amal, ya, ketaatan. Wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Dan daripada yakin itu apa yang engkau ringankan ke atas kami itu musibah-musibah dunia. Kan kita ni hidup atas dunia ni tak sunyi daripada ujian. Ada kalanya kita seronok, kita bahagia, kita gembira. Ada kalanya kita sedih, kita duka, kita ditimpa musibah. Masaib itu plural, jamak kepada musibah. Maka dengan yakinnya kita bahawa segala-galanya itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu meringankan perasaan kita di dalam mendepani musibah. Walaupun buruk, ya, kena penyakit, kena jangkitan, kena kematian, ya, kena kecurian dan sebagainya, kena tipu dan sebagainya. Maka kita itu terasa ringanlah bila kita yakin bahawa tidak akan berlaku satu apa yang berlaku, melainkan itu sudah ada ketentuan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma tuhawinu alaina masaibad dunia, yang dengannya itu engkau meringankan ke atas kami musibah-musibah dunia. Yang kita tak naknya musibah agama, na'udzubillah, ya. Sampai kalau kita itu terpedaya dalam akidah, masya-Allah, itu na'udzubillah, ya, itu musibah yang sangat besar. Ataupun kita itu menjadi ahli maksiat dan seumpamanya, ya, itu adalah musibah yang besar dalam agama. Tapi kalau musibah dunia itu kita minta Allah sabarkan kita, redakan kita. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, engkau nikmatkanlah kami dengan pendengaran kami. Kita minta supaya pendengaran kita itu tidak hilang, ya. Demikianlah absarina, penglihatan kami. Wakuwatina, dan kekuatan kami, ya. Sebab manusia ni boleh jadi hilang kekuatan dia, jadi lemah, jadi tak boleh berjalan, kena stroke dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Ma ahyaitana, selagi mana engkau hidupkan kami. Dalam mati tak apalah, ya, dalam mati selesailah. Tak adalah lagi keperluan kepada benda-benda ni. Kita hidup, kita nak kepada pendengaran, nak kepada penglihatan, nak kepada kekuatan. Waj'alhul waritha minna, dan jadikanlah ianya yang mewarisi daripada kami. Maknanya, biarlah, ya, kita itu meninggal dulu dalam keadaan kita itu pendengarannya bagus, penglihatannya masih bagus, kekuatannya masih ada. Waj'al sa'rona ala man zalamana, dan engkau jadilah apa ni? Pertolongan, ya. Ala man zalamana, dan jadilah maknanya kami ni ditolong di atas orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana, dan jadikanlah pertolonganmu ke atas orang-orang yang melawan kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah kau jadikan musibah itu pada agama kami, ya. Jadi, ya, musibah dunia itu okeylah, ya, kita memang tahu dunia ini tempat ujian, tapi kita minta Allah lindung daripada musibah agama, sampai jadi rosak akidah, sampai jadi ahli maksiat dan sebagainya, sampai jadi nifak, munafik, na'udzubillah min zalik. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah jadi dunia ni sebesar-besar benda yang jadi
satu tumpuan kami. Kadang-kadang orang dia hanya fikir dunia saja. Dia terlepas pandang tempat tujuan dia akhirat tu. Jadi kita tak nak. Bukan kata kita langsung tidak hirau dunia, tetapi janganlah dunia itu yang paling besar, kerana dunia ni tempat yang kita pasti akan tinggalkan. Wala mablagha ilmina, dan janganlah dunia itu semata-mata kemuncak daripada ilmu kami. Kalau orang yang ahli dunia misalnya, mungkin Masya Allah Tabarakallah dari segi keduniaan banyak ilmu dia, bahkan kita pun kadang tidak terjangkau dengan ilmu ahli dunia, teknologinya, ya, strateginya, ekonominya dan sebagainya. Tapi tak mahu itulah kemuncak daripada ilmu kita, kerana ada lagi yang kita perlu tahu tentang urusan akhirat. Wala tusal yarhamuna, dan jangan engkau kuasakan ke atas kami, beri kuasa ke atas kami itu orang yang tidak kasihan belas kepada kami. Kita nak kalau boleh pemerintah-pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita itu ada rasa kasihan belas kepada kita. Susahlah kita ya kalau pemimpin kita memerintah dalam keadaan dia tidak ada kasihan belas. Baru-baru ni alhamdulillah pemimpin-pemimpin kita, kerajaan kita ada buat kepada individu, bantuan kepada orang susah, bantuan kepada orang bujang, bantuan kepada para pelajar, bantuan kepada SME, small medium enterprise, dan seumpama-seumpama dengannya. Alhamdulillah, maknanya masih ada di sana rasa rahmat, kasihan belas oleh para pemimpin, orang yang ada kuasa itu kepada orang yang di bawah kekuasaannya. Tapi kot mereka tak ikhlas kot Ustaz. Mereka tu hanya nak sokongan politik je tu. Wallahu alam lah ya. Ikhlas tak ikhlas tu kan benda dalam hati. Cakap tentang orang politik, jarang-jarang ya orang politik tu tidak ada pertimbangan politik. Ya, yang penting apa pun pertimbangan dia buat itu benda yang betul. Yalah ya, kalau orang di tempat kita ada perlu jalan raya, yang mana kalau tidak ada jalan raya itu dibimbangi akan ada kemalangan dan sebagainya, susah orang nak lalu lalang, jadi jam. Lalu orang politik luluskan projek lebuh raya di situ untuk memudahkan. Memang ikut kajian memang memerlukan lebuh raya di situ, tapi takkan kita tolak projek itu semata-mata kita kata mereka yang luluskan projek ni itu mereka tidak ikhlas, mereka cuma nak political mileage, mereka cuma nak sokongan politik. Ya, itu ikhlas tak ikhlas itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi perbuatan yang dilakukan itu betul ke tak betul? Betul. Alhamdulillah, betul, kita sokong. Jadi kita minta moga-moga orang yang Allah berikan kuasa ke atas kita itu, dia itu ada rahmat kepada kita. Kalau dia ada kuasa ke atas kita, dia tidak ada rahmat kepada kita, itu memang satu musibah yang besar. Yang penting dalam hadis ini dijelaskan bahawa Rasulullah SAW sentiasa berkumpul dengan para sahabat dalam satu majlis, lalu mengakhiri majlis tersebut dengan doa bersama untuk mereka. Li julasaihi, itu yang dikatakan doa untuk orang-orang yang duduk bersamanya. Maknanya bukan Nabi SAW doa untuk diri baginda sendiri ya, sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian, sehingga kan dia rasa kedekut. Dia kalau nak doa, dia hanya doa diri dia sendiri. Bahkan ada sebahagian dia sengaja bangun ya sebelum imam berdoa, kerana dia menganggap kalau dia berdoa bersama dengan imam itu adalah bid'ah. Ya, padahal ada dalilnya. Jadi moga-moga kawan-kawan kita yang selama ini terkeliru dalam isu ini mahu kembali berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, doa bersama termasuk tata cara agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Taala. Ada kelebihan pula rupanya kalau berdoa ini beramai-ramai. An Habibni Maslamata Al-Fihri radhiyallahu anhu wa kana mujabad da'awati radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum. Daripada Habib ibn Maslamah Al-Fihri radhiyallahu anhu, dan beliau ni seorang yang mustajab doa ya, kalau ikut pengalaman ya. Kadang-kadang orang tak faham dia kata ni mana dalil kalau doa macam ni dapat macam ni ya, doa macam ni dapat macam ni. Dia ada yang doa macam ni, ini fadilat dia, itu daripada hadis Nabi SAW, itu dalilnya. Ada yang doa macam ni, ini dapat macam ini, itu melalui pengalaman orang yang mengamalkan. Jadi kalau nak ditanya dalil hadis, tidak ada lah. Orang itu dia berdoa, didapati, wah Allah perkenankan. Lalu dia cerita, doa macam ni, Allah perkenankan macam ini.
Jadi itu hanya cerita pengalaman ya. Contohlah ya, misalnya orang yang suka memancing, dia cerita kepada kawan dia, kau kalau nak tangkap ikan haruan, kata dia, kau guna umpan katak misalnya lah ya. Wallahu alam, saya bukan kaki pancing ya. Minat jugalah memancing tapi bukanlah banyak pengalaman ya. Misalnya dia kata begitu. Kalau kau nak senang tak dapat tangkap ikan haruan, kau guna umpan katak hidup misalnya lah ya. Lalu kawan dia tanya, mana dalil? Subhanallah, mana dalil? Adakah dalil hadis kita tentang umpan tangkap ikan haruan? Adakah dalil ayat Quran? Tentulah tidak ada ya. Tetapi yang diceritakan itu sebenarnya bukan atas dasar itu daripada Quran hadis secara spesifik. Ini atas dasar dia ada pengalaman begitu. Bila dia guna umpan macam tu, mudah dapat tangkap ikan. Guna umpan lain macam ikan tak layan misalnya. Jadi dia hanya berkongsi pengalaman. Jadi kena tahu beza ya. Jangan semua benda nak ditanyakan dalil secara khusus, tidaklah. Jadi apa dalil secara umumnya tadi? Itu dalil secara umumnya, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, orang yang pakar tentang satu bidang kalau kamu tu tak tahu. Jadi kalau nak tahu tentang umpan memancing, kena tanya pakar pemancing lah. Jadi dia cerita berdasarkan pengalaman dia. Jadi beginilah. Mana dalil Sayyidina Habib bin Maslamah ini orang yang mustajab doa? Ialah kerana memang itu pengalaman bila dia berdoa, Allah perkenankan doa dia. Dia berkata bahawa aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah berhimpun satu kaum orang-orang Islam. Mereka itu sebahagian berdoa, sementara sebahagian yang lain itu mengaminkan, melainkan Allah Ta'ala perkenankan bagi mereka doa mereka itu. Jadi jelas ya, doa beramai-ramai ini ada kelebihan dari segi istijabah doa, dan hadis ini merupakan hadis yang dianggap kuat sebagai sandaran hukum. Dan ini hanya sekadar fadailul a'mal, tentulah mimbab aula ya. Kalau untuk sandaran hukum pun dia cukup kuat, apatah lagi kalau setakat menceritakan kelebihan beramal. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu adai wal mu'minu fil ajri syarikani. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa, dari segi pahalanya mereka itu adalah syarikani, dua orang yang berkongsi sama-sama dapat kebaikan. Walaupun riwayat hadis ini lemah, tetapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang kita telah sebutkan sebelum ini. Kerana maknanya sama ya, berdoa beramai-ramai itu ada kelebihan. Seorang berdoa, seorang aminkan, diceritakan di dalam Al-Quran mengikut ahli-ahli tafsir. Baik. Kita masih ulang-ulang lagi ni, belum sampai kepada poin yang baru lagi. Ini masih siri ulangan ya, apa yang kita kupaskan semalam. Saya cerita ringkas saja, tidak baca hadis secara penuh. Iaitu pernah satu orang bertanya kepada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, kamu tanyalah kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Zaid menyuruh orang itu bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah? Kerana berlaku satu masa mereka itu berzikir dan berdoa bersama-sama, Nabi SAW datang, lalu mereka diam. Nabi kata tak apa, sambung. Lalu dua orang daripada mereka itu menyambung doa mereka dan Nabi SAW aminkan doa mereka. Tapi masa itu Sayyidina Abu Hurairah tidak berdoa bersama mereka. Daripada tiga orang yang berkumpul tu, Sayyidina Zaid bin Sabit dan seorang lagi berdoa, Nabi aminkan doa mereka. Lalu bila Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa pula, dia kata, ya Allah, kurniakanlah aku sebagaimana apa yang didoakan oleh dua kawanku tadi. Jadi yang kawan dia doa tadi dah diaminkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah doakan benda yang sama, cuma dia ada tambahan, dan engkau kurnialah kepada aku ilman la yunsa, ilmu yang tidak akan dilupakan. Lalu Nabi SAW mengatakan, amin, perkenankanlah. Lalu yang dua orang tu rasa, yang tu kita tak minta ya. Dia orang pun bercakap pada Nabi SAW ya. Dua orang sahabat ni berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami pun nak minta lah ilmu yang tidak dilupakan. Jadi Nabi SAW berkata, kamu telah didahului ya oleh Ad-Dawsi, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kelebihan itu dapat hanya kepada beliau satu orang. Baik. Yang kelima, bacaan amin ketika doa. Yang ni tajuk baru ya. Masuk keistimewaan umat Islam dan tidak dimiliki oleh umat agama sebelumnya, sehingga menyebabkan orang-orang Yahudi merasa iri hati kepada umat Islam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
u'titu thalatha khisalin salatan fis sufufi wa u'titu salamu wa huwa tahiyyatu ahlil jannati wa u'titu amin wa lam yu'taha ahadun mimman kana qablakum illa ayyakuna Allahu a'taha Haruna fa inna Musa kana yad'u wa yu'minu Harun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dikurniakan 3 perkara. Pertama, solat dalam saf. Dan aku dikurniakan salam. Yang mana salam itu sebenarnya merupakan penghormatan, tahiyah. Cara menghormati penduduk syurga adalah salam, bagi salam. Tapi dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, melalui Nabi SAW di dunia, kita itu mengucapkan ucapan ahli syurga, dan aku dikurniakan amin. Maknanya iaitu memohon perkenan doa. Amin. Dan perlu pernah seorang pun sebelum kalian dikurniakan amin kecuali Allah kurniakan kepada Nabi Harun alaihissalam, kerana sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam selalu berdoa dan Nabi Harun pula selalu membaca amin. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi dari segi isi kandungannya itu tidak bercanggah dengan dalil-dalil yang lain, bahkan disokong. Misalnya solat dalam saf, itu memang jelas ya. Kemudian dituntutan untuk memberi salam sesama Islam, itu pun jelas. Kemudian juga tuntutan untuk mengaminkan ya, doa dan juga bacaan yang mengandungi doa, itu juga jelas. Jadi walaupun hadis ini dhaif, isinya itu telah diperkuatkan oleh dalil-dalil yang lain. Dan juga dikuatkan oleh hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi SAW qala ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadukum ala salami wat ta'min. Daripada isteri Nabi SAW, zaujah Rasulullah SAW, berkata bahawa Nabi SAW memberitahu, tidaklah dengki akan kamu oleh orang Yahudi sebagaimana mereka dengki kepada kamu atas 2 perkara, iaitu ucapan salam yang dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, sedangkan itu tahiyah ahlil jannah, itu ucapan penghormatan orang-orang dalam syurga, dan juga at-ta'min, mengucapkan amin ketika mana. Baik. Jadi hadis ini adalah hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga riwayat Imam Ahmad dan Ibn Majah dan lain-lain rahimahumullah. Dan oleh itulah kita katakan hadis yang sebelum tadi walaupun statusnya dhaif, tetapi isinya diperkuatkan oleh hadis yang sahih dan juga ayat Quran dan hadis-hadis sebelum ini. Jadi hadis ini menganjurkan kita memperbanyakkan ucapan salam dan amin. Tentulah saja ucapan salam itu kepada orang lain ya, kita ucap salam kepada orang lain. Demikian juga memperbanyakkan ucapan amin ya, itu untuk doa kita sendiri pun di hujung tu kita kata amin ya rabbal alamin, maupun untuk doa orang lain ya, tidak ada beza. Yang penting amin ini kita memohon agar doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada satu minor point ya. Ajaran Syiah adalah ajaran yang bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah ya. Ajaran yang timbul daripada ketaksuban politik asalnya, iaitu politik menyokong kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, yang mana daripada sudut asalnya tidak salah ya. Kerana dalam politik ini biasalah sampai ke zaman kita sekarang, orang berbeza-beza dia itu menyokong kepada siapa yang layak jadi pemerintah bagi dia itu berbeza. Jadi ini bukan satu perkara baru. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum masih hidup lagi, berlaku perbezaan pandangan di kalangan sahabat. Bayangkan siapa sebenarnya yang layak memegang jawatan khalifah. Asalnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memegang jawatan khalifah tersebut, tapi dipertikaikan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu sehinggalah berlaku apa yang berlaku. Jadi kalau setakat ya, orang-orang Islam menyokong Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu baik. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu salah seorang sepupu Nabi SAW,
ahli bait Nabi SAW, menantu Nabi SAW, dan juga bapa kepada cucu-cucu Nabi, dan juga ahadul mubasysyirina bil jannah. Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang dijamin masuk syurga. Jadi bayangkan kalau calon kita, calon pemimpin kita, menteri kita tu dijamin ahli syurga, jelas baguslah kalau kita sokong dia. Tetapi yang jadi masalah dengan golongan Syiah ini, mereka bukan isu sokong lagi ya, mereka sudah jadi ta'assub sehingga mereka itu mereka-reka pelbagai bid'ah. Antara bid'ah yang besar yang dibuat oleh Syiah adalah dia mendakwa kononnya jawatan khalifah itu telah dimansus, dinas secara soreh oleh Nabi SAW, itu khusus untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu dia menuduh sahabat-sahabat Nabi yang lain yang memegang jawatan khalifah lain daripada Sayyidina Ali dan juga keturunan Sayyidina Ali sebagai orang yang jahat yang merampas hak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Syiah ni kalau ikut kajian, dia adalah satu sisipan orang-orang Yahudi yang nak merosakkan Islam dari dalam, maka dapat dikenal pasti ada ciri-ciri ajaran Yahudi di dalam pahaman Syiah. Kita tak katalah Syiah ni 100% Yahudi, ya, kerana dia asalnya orang Islam. Tapi dia terpengaruh dengan sentimen politik. Ya. Jadi nasihat kita kepada saudara-saudara kita yang berpolitik, silakan berpolitik, itu cabang daripada cabang-cabang kehidupan. Tapi jangan sampai ta'assub. Jangan sampai obses. Ya. Semua benda politik. COVID-19 pun politik, bantuan PKP pun politik. Apa semua tidak boleh pisah daripada politik. Itu namanya ta'assub. Itulah yang berlaku kepada golongan Syiah. Semua benda imamah, hatta akan masuk ke dalam tandas pun, kalau kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah masuk tandas baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluar daripada tandas, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, dan seterusnya. Syiah, dia kalau masuk tandas, kononnya lah ya, disunatkan untuk dia itu mencaci maki kepada dua orang sahabat Nabi yang mulia, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi fahaman Syiah ini terbina di atas kebencian silam. Diambil kebencian daripada pemusuhan politik zaman sahabat dahulu, diperpanjangkan sampailah ke zaman kita ini. Maka kalau ikut para pengkaji yang mengkaji ajaran Syiah, didapati ini adalah jarum orang-orang Yahudi untuk memasukkan elemen pecah belah di kalangan umat Islam. Ya, hati-hati ya, politik-politik jangan sampai kita sesama Islam bermusuh-musuhan. Baik. Jadi cuba lihat di sini sedikit catatan. Kita dapati bahawa ajaran Syiah sangat dekat dengan Yahudi. Kenapa? Antaranya adalah kerana sama-sama melarang membaca amin. Jadi daripada sudut itu, seolah-olahnya orang Syiah ni memang dia sudah terpengaruh dengan ajaran Yahudi yang bercanggah dengan ajaran kita. Tidak semua amalan orang Yahudi itu ditolak, tidak juga ya. Kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, amalan berpuasa pada hari Ashura diamalkan oleh orang Yahudi mengikut kepada selamat daripada Fir'aun. Nabi Musa berpuasa, lalu orang Yahudi berpuasa. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak dengan Musa daripada kamu, kerana kamu dah menyelewengkan ajaran Musa, sedangkan kami membawa ajaran yang benar. Sama seperti Nabi Musa AS membawa ajaran yang benar, kami lebih berhak. Maka Nabi SAW menyuruh bahkan baginda sendiri berpuasa pada hari Ashura, walaupun itu asalnya amalan orang Yahudi. Jadi kalau kawan kita tanya, ustaz ni senang-senang dia kata boleh buat asalkan baik. Macam mana nak tahu asalkan baik atau tidak? Jawapannya dengan syarak lah. Jadi kan amalan Yahudi yang berpuasa pada hari Ashura itu boleh dilakukan kerana syarak menganggap baik kita itu berpuasa untuk bersyukur dengan selamatnya seorang Nabi. Bahkan itu anjuran khusus daripada Nabi SAW ya. Jadi kata dia lah, itu bukan bid'ah lah Ustaz. Kalau Nabi sendiri dah iktiraf, betul lah. Maknanya sunnah, bahawa sunnah Nabi menunjukkan tidak semua amalan yang asalnya itu bukan daripada amalan kita, maknanya amalan orang Yahudi dan sebagainya, tidak semua ya, hendaklah amalan itu diukur di atas neraca syarak dahulu. Jadi bila Nabi SAW lihat amalan itu daripada neraca syarak bagus, Nabi bahkan anjurkan dan Nabi SAW sendiri melakukannya. Tapi Nabi SAW dah wafat Ustaz.
Macam mana nak buat benda baru? Siapa nak cakap benda tu bagus ke tak bagus? Zaman Nabi okeylah, Nabi SAW boleh kata benda tu selagi syarak tak selagi syarak. Zaman kita siapa yang nak ulama? Kerana sebagaimana saya pernah sebut sebelum ini, yang terhenti dengan wafatnya Nabi SAW adalah wahyu. Adapun perkembangan hukum tidak berhenti dengan wafatnya Nabi SAW. Bila berlaku perkara baru, hendaklah ulama menimbang perkara baru itu di atas neraca syarak. Jadi baik atau tak baik, kita kata boleh buat benda baru asalkan baik, itu maknanya baik daripada syarak, ya, bukan baik sesuka hati kita, itu tidak. Jadi bercanggah dengan syarak. Syarak suruh kita aminkan doa. Orang Yahudi tak bagi amin. Dia dengki bahkan kerana dia tak dapat syariat amin ni. Jadi dia rasa jealous dengan orang-orang Islam. Itu daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih. Jadi bila orang tu melarang amin seperti Syiah, maka di situ kan ada bentuk persamaan dengan Yahudi yang bercanggah dengan syariat kita. Itu sebab kita tak terima. Bukan sebab semata-mata ini orang Yahudi macam itu, tapi sebab bukan sahaja kerana ia amalan orang Yahudi melarang amin, bahkan melarang amin ini bercanggah dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kerana dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi SAW pernah mengaminkan doa orang, dan demikian menyuruh orang mengaminkan, memberi pujian tentang lafaz amin ini. Sementara orang-orang Wahabi pula, jangan sensitif ya. Kawan-kawan kita selalu sensitif. Apa ni ustaz ni sikit-sikit cakap Wahabi. Tak juga. Sampai masa kita cerita Syiah, kita cerita Syiah. Sampai masa kita cerita Wahabi, kita cerita Wahabi. Kenapa kamu nak marah sangat? Bahkan kita lihat sekarang orang Syiah pula tak malu dia mengaku dia Syiah. Dah jumpa orang-orang Malaysia ni, dia terus terang dia mengaku dia Syiah. Dia berbangga pula dia orang Syiah. Tapi Wahabi yang mengaku dia lah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, kenapa pula dia segan nak mengaku dia Wahabi? Dia kata Wahabi ni bagus, Wahabi ni pejuang tauhid, Wahabi ni menolak kesesatan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba fahaman yang dikata bagus tu, dia pula tak senang bila disebahkan. Kalau kita rasa bagus mazhab Syafi'i, orang kata kita Syafi'i, kita tenang saja. Kita berpegang dengan pegangan Asy'ari, pegangan Maturidi. Kalau orang kata kamu ada sikit akidah Asy'ari, kita tak ada masalah. Sebab kita memang tahu pegangan Asy'ari itu pegangan daripada Nabi SAW. Jadi orang kata kita Asy'ari, alhamdulillah mujur. Yang peliknya mereka mempertahankan Syekh Abdul Wahab, pengasas fahaman Wahabi, juga ajaran-ajarannya dipertahankan. Tapi bila kita nisbahkan dia kepada Syekh Abdul Wahab, dia tu mereka kena mengaji lagi lah ya, supaya mereka nampak sejarah-sejarah yang berlaku dan tidak tertipu hanya dengan dakwaan-dakwaan daripada ustaz-ustaz yang mereka percaya, sedangkan ustaz-ustaz itu sendiri telah terpengaruh dengan fahaman ini. Orang-orang Wahabi yang menolak doa bersama dan menolak mengaminkan doa orang lain bererti menyenangkan dan mendukung ajaran Yahudi. Wallahu alam ya, secara tak langsung atau secara langsung, sekurang-kurangnya secara tidak langsung ada persamaan dengan Syiah, ada persamaan juga dengan Yahudi yang sama-sama anti kepada lafaz amin. Baik, sekarang kita masuk ke tajuk yang baru. Kesunahan usap wajah setelah berdoa ya. Kadang-kadang ada juga orang yang mengkomplain ya tentang usap muka lepas kita doa-doa amin ya rabbal alamin. Mana dalil perbuatan bid'ah kata dia? Cuba lihat. Pada dasarnya doa merupakan ibadah yang sangat agung, dapat meningkatkan keimanan dan memperkuatkan manisnya keimanan di dalam hati seseorang muslim ya, kerana kita ni kan hamba Allah. Kita ni kan milik Allah. Dan kita yakin bahawa segala-galanya adalah ketentuan Allah. Kudrah, kuasa, iradah, kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi tentulah kita minta kepada yang berkuasa. Kan sehari dua ni agak heboh ya, siapa yang nak jadi sahibus samahah, mufti wilayah persekutuan yang baru. Jadi ada orang buat petition mencadangkan nama Habib Ali Zainal Abidin Hafizahullah. Dan dengar-dengar khabar angin, ada juga orang mencadangkan tokoh yang lain. Yang buat petition tu pun saya percaya dia faham bahawa sekadar petition itu semata-mata itu tidak
tidak akan mengangkat Habib Ali Hafizahullah sebagai mufti wilayah persekutuan, kerana kena lihat siapa yang ada kuasa. Kalau kita lihat dalam Akta Pentadbiran Agama Wilayah Persekutuan, Akta 505 tak silap saya, itu yang kuasa mengangkat mufti wilayah adalah Yang di-Pertuan Agong, dengan nasihat daripada menteri lah, dengan nasihat daripada menteri, dan menteri setelah berbincang dengan Majlis Agama Islam. Maknanya dari segi prosesnya, menteri yang berkaitan dalam konteks kita ni, menteri agama, mantan mufti wilayah persekutuan, dia akan berbincang dengan Majlis Agama Islam, siapakah calon yang layak akan menjawat jawatan menjawat jawatan mufti wilayah. Lalu dia cadangkan nama yang telah terdapat daripada hasil perbincangan tadi, dicadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong boleh kalau bahasa undang-undang boleh melantik orang yang dicadangkan tersebut, atau mungkin wallahu alam Yang di-Pertuan Agong ada orang calon yang lain yang dipikirkan lebih sesuai. Jadi yang penting, kuasa melantik mufti wilayah persekutuan mengikut undang-undang adalah kuasa Agong. Jadi sebenarnya orang yang buat petition tu sebenarnya dia pun tahu, tapi dia berharap petition itu akan sampai kepada orang yang boleh menyampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya fikir begitulah. Kerana tak ada makna kita petition sampai jangan katakan ratusan ribu yang sign, hatta kalau jutaan rakyat Malaysia sign sekalipun. Itu yang kadang-kadang orang tak faham. Dia kata, saya tak undi pun orang ni, kenapa dia naik jadi Perdana Menteri? Saya bukan undi dia. Yalah, ramai memang Perdana Menteri yang naik sebelum-sebelum ni pun, bukan kita semua yang sangat yang undi mereka. Hanya pengundi di kawasan dia saja yang undi dia, dan bukan semua. Ada sebahagian yang undi, sebahagian tak undi, tapi majoriti undi dia menang. Tapi dalam undang-undang Malaysia, bukan begitu cara Perdana Menteri dilantik. Tapi Perdana Menteri dilantik oleh Agong, iaitu orang, ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, yang pada hemat Agong mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Jadi kuasa melantik Perdana Menteri di tangan Agong, bukan di tangan kamu sebagai pengundi. Kena fahamlah itu. Jangan, kalau tak, kamu nanti akan jadi bahan jenaka, bahan lawak jenaka. Kamu bertempik-tempik, bercakap-cakap, padahal apa yang kamu cakap tak kena pun dengan undang-undang. Sama juga orang bertempik-tempik dalam bab agama, padahal apa yang dia bertempik bercakap itu tak kena pun dengan hukum hakam, tak kena pun dengan syariat. Jadi sekarang ini, kalau kita faham sesuatu benda, kita nak minta adalah kepada orang yang ada kuasa. Padahal kuasa yang ada pada Agong, yang ada pada Sultan, yang ada pada Menteri, yang ada pada Ketua Jabatan, yang ada pada penghulu, yang ada pada siapa pun, bukan kuasa yang sebenar. Itu kuasa yang terzahir sahaja. Kuasa sebenar adalah di tangan Allah. Jadi kalau kita kata, macam mana kita nak cadangkan pada Agong ni, macam mana kita nak jumpa dengan Perdana Menteri ni, kita begitu risau, takkanlah kita dapat tak angkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan hati Agong di tangan Allah. Sedangkan hati Perdana Menteri di tangan Allah. Bagi orang-orang politik pula, kamu berkempen sana sini, buat strategi itu dan ini, sampai ada yang nak buat cadangan yang macam kononnya unik dan sebagainya, nak dapatkan sokongan rakyat. Takkan kamu sampai tak pernah menadah tangan kepada Tuhan yang menjadikan rakyat, yang membolak-balikkan hati rakyat. Jadi sebab itu kita kata doa ni sebenarnya meningkatkan keimanan. Kita tu bila berdoa, kita mengaku, ya Allah, Engkaulah Tuhan, aku ni hamba. Ya Allah, Engkau telah berkuasa, aku ni lemah. Ya Allah, kehendak-Mu lah yang lulus, kehendak aku belum pasti. Jadi maka selesai di situ. Ini macam-macam permintaan di sini, cerita tentang pegangan Salafi atau Hanabilah. Kalau saya cerita tu jadi panjang, InsyaAllah lah. Sudah ada saya dengar bisik-bisik daripada ARG, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group. Kalau jadilah lepas selesai kita kupaskan kitab Bid'ah Hasanah ini pada bab akidah, berpegang dengan akidah salaf. Macam mana kita itu berpegang dengan akidah salaf, yakni akidah Nabi SAW. InsyaAllah Muhammad Badrul Munir, kalau boleh dapat tunggu masanya nanti akan masuk cerita tentang pegangan Salafi atau Hanabilah. Bukan Hanabilah saja Salafi. Salafi sebenarnya lebih ramai daripada Hanabilah. Ini salah satu kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat kita, menyangkakan bahawa Salafi itu hanya Hanabilah. Tidak. Sebenarnya Salafi itu ramai umat Islam yang Salafi. Cuma telah dikelirukan
istilah salafi. Tapi malam ini bukan itu tajuk kita. Kita masih menyambung, kita masih menyambung pembincangan tentang amalan-amalan sunnah tapi yang disangkakan bid'ah oleh sebahagian umat Islam. Soal pegangan salafi, Hanabilah dan sebagainya itu insya-Allah pada kesempatan, pada tempat yang kita bincangkan itu kita akan huraikan insya-Allah. Saya bercita-cita nak jadikan kuliah live ini sebagai satu yang konsisten lah, insya-Allah. Doakan, kerana mudah orang yang duduk jauh boleh hadir ikuti kuliah ni. Berbeza kalau kuliah secara fizikal, hanya orang yang dekat saja boleh mengikuti. Baik, kembali. Jadi pertama, doa ini meningkatkan keimanan dan memperkuatkan manisnya keimanan dalam hati seorang Muslim. Rasulullah SAW juga menganggap doa sebagai ibadah itu sendiri. Maknanya doa itu itulah ibadah. Dan inilah yang menyebabkan sebagian orang tak faham. Oleh dia kata doa itu ibadah, kalau tidak ada dalil khusus Nabi SAW mendoakan begini atau Nabi SAW berdoakan pada masa itu begitu, maka tak boleh kita doa. Kerana doa ialah ibadah. Al-aslu fil ibadat atau tauqif. Asal hukum dalam ibadah adalah terhenti pada dalil. Dia tak perasan perkataan dia itu menjadi hujah ke atas dia. Dalil menunjukkan kita dituntut berdoa. Tapi dalil tidak menunjukkan bahawa doa itu mesti dengan lafaz tertentu pada masa tertentu. Maka bila dalil menuntut kita berdoa, lafaznya tidak ditetapkan, waktu tidak ditetapkan, panjang pendek tidak ditetapkan, maka bermakna dia kekal di atas keumuman. Nak berdoa akhir tahun boleh, nak berdoa awal tahun boleh, nak berdoa malam nisfu Sya'ban boleh. Cuma jangan didakwa tanpa dalil. Misalnya orang yang berdoa 3 kali malam nisfu Sya'ban, jangan dia didakwa ini doa Nabi SAW yang ajar. Ini doa Nabi SAW suruh baca. Janganlah sampai begitu. Kerana kalau kamu sampai mendakwa demikian, jelas perlu kepada dalil. Kerana kamu menisbahkan kepada Nabi SAW. Jadi, selagi mana tidak... ada lagi tanya, Rosli Nasirun tanya, Wahabi cakap, Wahabi bukan nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi nisbah pada Abdullah bin Rustum. Bukan Abdullah ya. Abdul Wahab bin Rustum. Ini adalah usaha pengalihan ya. Kita pause sekejap sebab sepertinya mahu tahu juga tentang Wahabi ni. Ini usaha pengalihan oleh golongan Wahabi sendiri. Memang satu masa dahulu, di zaman-zaman awal, mungkin pada abad yang kedua macam itu, ada golongan Khawarij. Khawarij ini golongan yang bangkit menentang pemerintah Islam. Bahkan di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sudah ada Khawarij bangkit menentang Sayyidina Ali. Jadi antara golongan Khawarij yang wujud pada awal-awal Islam, yang dipimpin oleh satu orang yang bernama Wahab. Jadi pengikutnya disebut Wahbi. Dan salah seorang tokohnya adalah Abdul Wahab bin Rustum nama dia. Jadi Wahabi yang wujud di zaman kita sekarang ini cuba nak alihkan. Dia kata memang dia kata Wahabi ni sesat, kata dia. Wahabi ni golongan Khawarij yang sesat lagi menyesatkan. Jadi kita rasa keliru. Dia ni bukan Wahabi kot. Kenapa dia bukan Wahabi? Dia pun kata Wahabi sesat. Dia pun cakap Wahabi ni Khawarij. Kita tidak boleh ikut Wahabi. Takkanlah dia pula Wahabi. Dia sendiri kata Wahabi sesat. Jadi sebenarnya ini adalah satu bentuk penipuan ya, oleh golongan yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, nak mengalihkan. Seolah-olahnya macam inilah ya. Satu orang, dia ni suka mencuri. Misalnya nama dia Dol ya. Jadi dia memang orang kampung tahu dia ni perangai dia suka mencuri ayam, curi kambing, curi motor. Lalu bila orang bising, orang cakap jaga hati-hati sikit ya dengan mudah-mudah dia kalau silap pagi bulan barang-barang semua tu dia curi. Dia kata tak, memang dia kata Dul ni memang jahat, tapi inilah Dul yang hidup aku ni 200 tahun yang dulu ada orang nama Dul. Dul memang jahat dia suka curi barang. Itu kan kelakar. Orang cerita tentang yang hidup, yang masih ada sekarang dah pupus. Ya, golongan Khawarij Wahbi yang hidup di zaman awal Islam ni dah pupus. Orang dah tak bincangnya itu. Kita pun tahu yang itu dhal mudil, sesat lagi menyesatkan. Ini memberontak melawan pemerintah Islam. Jadi kata dia, kami tidak. Yang itu memang Wahabi. Kerana yang pertama, mereka ni Khawarij. Mereka memberontak melawan pemerintah Islam. Kami tidak memberontak.
Bahkan kami mengarahkan, meminta orang taat kepada pemerintah. Macam mana pula kami boleh jadi Wahabi? Yang kedua, Khawarij, dia mengkafirkan orang-orang yang buat dosa besar. Itu perangai Khawarij. Orang yang minum arak kafir, orang yang berzina kafir, orang buat dosa besar ni kafir. Sedangkan di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dia buat dosa besar dalam keadaan dia masih mengaku bahawa perkara itu haram, dia jadi fasik. Dia jadi kafir kalau hanya dia menghalalkan istihlal. Dia minum arak, dia kata apa masalah, bukannya haram pun arak. Itu jadi kafir. Tapi kalau setakat dia minum arak, orang tanya dia, kenapa kau minum arak? Kan haram. Ya, aku tahulah haram, tapi aku tak boleh tinggal. Itu dia fasik, dia berdosa besar. Jadi kalau Khawarij, dia mengkafirkan orang buat dosa besar. Kami okey, kami tidak mengkafirkan orang buat dosa besar. Macam mana kami dikata Khawarij? Kemudian yang ketiga, Wahabi yang dulu tu logiklah Wahabi. Antara tokoh dia bernama Abdul Wahab bin Rustum. Jadi mereka tu Wahabi. Adapun kami, tokoh kami nama beliau Muhammad ibn Abdul Wahab. Sepatutnya kami ni Muhammadi. Kami bukan Wahabi. Ini usaha-usaha penipuan. Yang pertama, kata dia yang Wahabi zaman dulu tu memang dia pemerintah Islam. Kami tak lawan pemerintah Islam. Kita jawab, ya sekarang ya. Tapi satu masa dahulu kamu tidak ingatkah ketika awal-awal tokoh kamu Muhammad bin Abdul Wahab nak mengembangkan pengaruh dia, dia bersekongkol dengan Raja Saud memberontak melawan Khilafah Uthmaniyah. Itu kan ada dalam catatan sejarah. Sehingga mereka berkuasa menawan 2 tanah Hijaz, membunuh ribuan umat Islam di sana. Sehingga terpaksa khalifah daripada Khilafah Uthmaniyah menghantar tentera yang dipimpin oleh satu pemimpin, apa nama dia, Bashar belakang itu, bukan Bashar Assad, Syekh Umar Bashar atau macam itulah, saya tidak ingat nama panglima perangnya, tapi daripada Mesir, memimpin bala tentera, mengalahkan tentera Wahabi ini, atau dikenali sebagai tentera Al-Ikhwan pada masa itu, lalu mendapat semula 2 tanah suci. Tapi memang Wahabi yang kami ikut itu, dia Khawarij, dia melawan kepada pemerintah Islam. Cuma sekarang tidaklah. Sekarang kan mereka sudah dapat kuasa, dapat kedudukan, dapat pangkat, berapa lagi mereka nak memberontak. Tapi masih ada ciri-ciri pemberontakan itu mungkin dilakukan oleh golongan seperti ISIS, yang ideologinya sama. Yang kedua, kamu tidak mengkafirkan orang yang berdosa besar. Ya, begitulah yang kami lihat dalam buku-buku kamu. Tetapi kamu lebih parah daripada Khawarij zaman dahulu. Kamu mengkafirkan orang yang tak buat dosa. Orang tawasul, kalau kita buka kitab-kitab fiqh ulama-ulama mazhab yang 4, tawasul sama ada harus ataupun sunat. Dia berkisah harus, boleh buat ataupun sunat dapat pahala. Kamu mengatakan syirik. Orang ziarah kubur sunat, kamu kata orang ziarah kubur tu sembah kubur. Ini satu bentuk kejumudan, kebekuan fikiran orang-orang yang terpengaruh dengan Wahabi, dan mungkin juga termasuk di situ elemen hikid, rasa benci, khianat kepada orang Islam. Saya tengok baru-baru ini apabila ada orang cadangkan nama Al-Habib Ali Zainal Abidin Hafizahullah untuk menjadi mufti wilayah Persekutuan, dia terus keluarkan gambar Habib Ali duduk di tepi kuburan. Di atas kuburan tu ada bunga-bungaan. Jadi kuburan tu pun bentuk dia agak pelik, tidak macam kuburan di Malaysia. Jadi dia memberi gambaran ini, kata dia ini kubur Hindu ke apa ni? Ini bukan main lagi orang yang dicadangkan jadi mufti wilayah Persekutuan ni. Boleh pula buat letak bunga atas kuburan. Jadi dia ni tak faham bahawa kuburan itu memang berada di luar negara. Ya? Kuburan itu berada di luar negara. Memang bentuknya lain. Sekarang kita tak nak fokus pada bentuk kuburan, kerana itu tidak jadi isu. Bunga yang ditabur di atas kuburan itu, kononnya Habib Ali ni ahli bid'ah. Kenapa? Kerana tengok dekat kuburan tu ada bunga. Baik, padahal kalau kita buka di dalam kitab-kitab, kita akan dapati dalil kenapa ulama mengatakan menabur bunga, meletakkan bunga di atas kuburan itu masih lagi dianggap sebagai satu perkara yang sunnah. Itu atas jalan qiyas sebenarnya. Kan qiyas salah satu daripada sumber hukum syarak. Ya. Qiyas adalah salah satu daripada sumber hukum syarak. Yang utama Quran, sunnah. Kemudian ada ijma' dan ada qiyas. Ya. Ini 4 sumber hukum yang terkenal. Ada lagi sumber-sumber hukum yang lain. Maka dikiaskan pada apa? Dikiaskan kepada satu kejadian. Nabi lalu di sisi 2 kuburan.
Lalu Nabi SAW memberitahu, dua orang dalam kubur ini sedang disiksa. Bukanlah dengan sesuatu yang nampaknya sangat besar. Sangat tidak. Satu, kerana tidak menjaga buang air kecil dia tu, kencing dia tu dia tidak jaga, maknanya mungkin dia lepas kencing nanti ada najis, sembahyang tidak sah, lalu dia diseksa dalam kubur. Dan satu lagi, dia ini namimah. Dia ini suka namimah ya, kalau dalam bahasa Melayu. Kalau orang kata bawa mulut memanglah siapa pun jalan sana sini bawa mulut, takkan tinggal mulut kat rumah pula. Maksudnya menghasut lah. Misalnya dia ada dua orang, A dengan B. Yang orang yang suka namimah ni, dia pergi dekat A, dia kata, kau tahu tak, B tu nampak je baik, tapi belakang kau apa yang dia tak kata kat kau, begini. Jadi A sudah rasa tak sedap dengan B. Dia jumpa dengan B pula, dia kata, B, sebenarnya A tu kau jangan percaya sangat dia, begini. Itu namanya namimah ya. Apa ya, backbiting ke apa orang panggil, batu api istilah dia. Jadi batu api, dia suka mempelagakan orang. Jadi dua orang ni buat perangai ni sedang diseksa, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW minta supaya datangkan pelepah tamar. Lalu Nabi SAW membelah pelepah tamar itu kepada dua. Nabi pacakkan di kubur ni satu, dan Nabi pacakkan di kubur ni satu. Dan Nabi SAW bersabda, moga-moga diringankan azab kedua orang ini selagi mana pelepah tamar ini belum kering. Jadi kalau kita orang biasa yang bukan ahli ijtihad, kita kata itulah kisah dia. Ya tak baik ya. Kita ni mengadu domba orang. Tak baik kita ni kalau tak jaga kencing kita, nanti kena seksa dalam kubur. Setakat tu je lah kita faham sebagai orang awam. Tetapi para ulama mujtahidin, mereka pergi lebih jauh. Mereka ahlul adillah, mereka pakar dalil, mereka ahlul istinbat, mereka pandai mengeluarkan hukum hakam daripada dalil. Jadi antara hukum hakam yang dikeluarkan daripada hadis tersebut adalah Nabi SAW mengaitkan bahawa diringankan azab dua orang ini selagi mana pelepah tamar belum kering, kerana pelepah tamar yang belum kering ini adalah benda yang hidup, dan berdasarkan ayat suci Al-Quran dan mungkin ada hadis-hadis juga, setiap yang hidup ini ada tasbih dia. Cuma kita tak faham tasbih pokok macam mana, kita tak faham tasbih kucing macam mana, tetapi setiap makhluk ini yang hidup ini ada tasbih dia. Jadi di situlah para ulama faham, kalau begitu yang basah ni, yang belum dia kering mati, dia tasbihnya itu menjadi asbab ringannya azab orang dalam kubur. Maka kias aulanya kalau orang manusia, tentu lebih-lebih lagi orang manusia. Sebab manusia ni kan kalau banding dengan pelepah tamar, jelas mulia lagi manusia. Walaqad karamna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. Jadi kalau tasbih seumpama pelepah tamar boleh memberi manfaat, meringankan azab orang dalam kubur, apakah lagi kalau tasbih itu tasbih anak Adam. Itu cara ulama faham, mimbab aula. Tapi kalau bunga, itu dia bukan mimbab aula, dia sama, dia anggap sama. Pelepah tamar, benda hidup, letak di atas kubur itu, dengan tasbihnya itu Allah izinkan untuk meringankan azab orang dalam kubur. Demikianlah bunga ni benda hidup, maka dengan izin Allah, tasbih bunga itu meringankan azab orang di dalam kubur. Itu cerita tabur bunga di atas pusara. Itu kias kepada perbuatan Nabi SAW. Jadi kadang Wahabi ni dia tak faham kias ni semua. Dia nak memburukkan orang saja. Kalau umpama Habib-Habib yang dia benci, asal pergi kubur, kata dia sembah kubur. Tapi kalau tokoh-tokoh dia bergambar di tepi kubur, tak ada masalah pula dia kata penyembah kubur. Ini perangai yang sebenarnya adu domba. Perangai, saya perhatilah dalam isu pelantikan mufti wilayah persekutuan ini, masing-masing ada cadangan. Sebelah sini mencadangkan orang ini, sebelah sana mencadangkan orang sana, dan of course masing-masing tak setuju. Tak setuju Ahli Sunnah wal Jamaah dilantik, dan Ahli Sunnah wal Jamaah tak setuju kalau tokoh Wahabi dilantik. Tetapi saya tengok cara tak sama. Saya perhati dalam grup-grup, dalam Facebook, Ahli Sunnah wal Jamaah bila tak setuju dengan cadangan tokoh Wahabi, dia akan bawa fakta. Tak bersetuju dengan orang ini kerana dia ada rekod macam ni, dia pernah dihalang berceramah di negeri ini, dia pernah keluarkan statement bercanggah dengan pegang Ahli Sunnah wal Jamaah ini link dia, Okeylah. Itu kan namanya hujah.
Selalu Wahabi cakap, kamu suka cakap orang Wahabi tak ada hujah. Habis tu hujah. Kenapa tak jawab satu persatu? Orang ini mengharamkan istighasah di Ahli Sunnah wal Jamaah. Istighasah tidak diharamkan secara mutlak. Ada dia punya syarat-syarat dia. Orang ini mengharamkan tawassul di Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak mengharamkan. Kerana itu hujah lah namanya. Tapi kalau Wahabi, dia bukan begitu. Dia buat gambar, kemudian dia bagi seolah-olah gambaran palsu, kononnya orang ini sedang sembah kubur, padahal orang itu ziarah kubur. Ini kan fitnah. Inilah yang katanya tidak ada hujah. Ini yang dikatakan melabelkan orang dengan cara yang tak betul. Kamu marah orang labelkan kamu Wahabi, sedangkan kamu memang Wahabi. Tapi kamu melabel orang penyembah kubur, sedangkan dia hanya penziarah kubur. Sembah kubur maknanya menuhankan kubur. InsyaAllah sejahil-jahil orang Islam tidak ada yang menuhankan kubur. Mana kubur itu kan isinya orang mati. Orang yang telah meninggal dunia. Alangkah orang yang hidup pun kita tidak sembah. Takkan kita nak sembah orang mati. Itu kan tak munasabah. Jadi oleh kerana mereka gagal faham apa yang dikatakan tawassul, mereka gagal faham apa yang dikatakan tabarruk, maka akhirnya mereka lebih teruk pada Khawarij zaman dahulu. Khawarij zaman dahulu mengkafirkan orang buat dosa besar. Wahabi mengkafirkan orang buat benda yang ulama kata harus atau sunat. Bukan dosa pun, harus atau sunat tawassul. Harus atau sunat tabarruk. Ambil berkat. Jadi kadang-kadang tak konsisten. Saya perhati tokoh-tokoh Wahabi ni, kadang-kadang masa dia muda, masa dia baru nak up, dia semua syirik, semua bid'ah. Tapi bila dah dia makin berumur, berusia, kata dia ni boleh, ini ada dalilnya, tawassul pun boleh juga. Jadi seelok-eloknya sebelum dia begitu keras menghukum itu dan ini, membid'ahkan, mensyirikkan, why not dia belajar dahulu dengan ulama-ulama yang membenarkan apa dalil kamu kan ada dalilnya. Macam kes bunga tadi, kalau dia nak cari dalil, bila meninggal salah seorang daripada kamu hendaklah kamu tabur bunga, tak jumpalah dalil macam itu. Tapi dalil tak mestinya direct macam itu. Sepatutnya Wahabi yang mengaji fahamlah. Dalil boleh dengan cara qiyas. Jadi ilahnya sama-sama benda yang hidup, yang mana diharapkan tasbihnya itu meringankan ujian ataupun azab orang yang di dalam kubur tersebut. Kerana memang sebagaimana kita baca dalam hadis malam, alangkah sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az, ar-rajulus soleh, lelaki yang soleh pun Nabi SAW beritahu kuburnya itu menghimpit dia. Jadi tasbih daripada Nabi dan takbir daripada Nabi dan sahabat dengan izin Allah meringankan, melapangkan kembali kuburnya. Jadi selesai isu, belum selesai, baru dua. Yang ketiga ni kelakar. Kata dia, macam mana pula kami Wahabi? Yang tu okey Wahabi, yang tu memang tokoh dia ada seorang tu nama Abdul Wahab bin Rustum. Jadi kalau panggil dia Wahabi pun itu bagus. Kami, tokoh kami yang kami idolakan, yang kami kata sebagai pejuang tauhid, mujaddid, al-imam, itu adalah Muhammad nama dia, Muhammad bin Abdul Wahab. Sepatutnya kalau nak dinisbahkan kepada dia, kami ni Muhammadi, bukannya Wahabi. Ini kelakar sebenarnya. Dia macam nak memperbodohkan kita. Dia macam buat lawak, tapi macam serius. Sebab kalau orang tu faham, memang itu satu nature orang Arab, dia suka menyebut nama bapa atau nama anak. Dia ni siapa? Ibn Umar, anaknya si Umar. Dia ni siapa? Abu siapalah ya? Kalau Abu Bakar tu gelaran kepada Bikir ya, bapa pada anak dara. Tapi maknanya orang Arab ni sama ada dia gelar Abu, bapa siapa, ataupun Ibn, anak siapa. Kalau Ibn tu maknanya bapa dia lah yang terkenal. Itu yang berlaku kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dia digelar Ibn Abdul Wahab, anak Pak Wahab. Dia Abdul Wahab. Abdul Wahab bukan Wahabi. Abdul Wahab ayahnya adalah ulama Hambali, Ahli Sunnah wal Jamaah. Anak yang bernama Muhammad inilah yang membawa fahaman yang sekarang ini didukung oleh orang-orang Wahabi. Jadi kenapa sampai jadi Wahab? Sepatutnya Muhammadi. Biasalah. Kalau kita tengok pengasas mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i, nama Muhammad. Ya, orang ikut mazhab Syafi'i, kalau boleh ambil tahulah nama pengasas mazhab Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. Tapi tak dinamakan pengikutnya Muhammadi. Dinaikkan pada gelaran keturunan jadi Asy-Syafi'i. Demikianlah pengasas mazhab Hambali, namanya juga nama Nabi, iaitu Ahmad. Muhammad Ahmad ini nama Nabi.
Tapi tidak disebahkan kepada nama pengasas menjadi ini adalah Ahmadi. Ada ini mazhab Ahmadi. Tidak. Disebahkan naik kepada nama ayah. Itu Hambal. Jadi Hambali. Maka menaikkan gelaran itu nisbah kepada ayah seseorang itu biasa. Jadi nama pengasas Wahabi Muhammad, nama ayahnya Abdul Wahab, akhirnya Ibn Abdul Wahab, Ibn Abdul Wahab, lekat nama pengikutnya itu Wahabi. Itu kalau nak tengok dalam kitab-kitab memang dirujuk sebagai Wahabi. Jadi itu kisahnya menerangkan dakwaan kononnya Wahabi yang jahat tu Abdul Wahab bin Rustum. Memang yang itu jahat, tapi yang ada sekarang pun tidak kurang jahatnya dengan fitnah, dengan pembunuhan yang berlaku. Pembunuhan alhamdulillah di negara kita belum lagi. Di negara Arab sudah berlaku. Di negara kita pembunuhan karakter. Karakter assassination ya. Saya mendoakan kepada Habib Ali Hafizahullah, moga-moga Allah memberi kekuatan kepada beliau. Beliau orang yang sangat berakhlak, berilmu, tapi dikerosakkan karakternya oleh Wahabi, mengatakan beliau ni penyembah kubur. Satu orang mengatakan macam mana nak jadi mufti ya, nak letak capal pun tak tahu nak letak kat mana. Jadi kalau Habib Ali dilembut, ada kawan-kawan tunjukkan statement-statement yang memfitnah dia nak supaya dia saman. Kita beritahu pada pembantu dia ni boleh saman, kata dia memang dia dah cadangkan kepada Habib Ali supaya menyaman, tapi Habib tak mau. Habib kata tak perlu. Ini akhlak keturunan Rasulullah SAW. Tapi kalau saya geram juga, saya rasa macam tak cerdik. Dia tak boleh beza antara capal dengan gambar capal. Bukan, kalau keluar bodoh kan jadi Wahabi pula. Ada orang kata Wahabi ni kasar sikit. Kalau bukan Wahabi dia kata tak cerdik. Kalau Wahabi dia kata bodoh. Jadi saya kata tak cerdik lah. Tak cerdik. Dia kata Habib Ali, tak kisahlah Habib mana pun, kata dia Habib macam mana nak jadi mufti. Nak letak capal pun tak tahu kat mana. Jadi sepanjang saya tengok Habib-Habib, bila Habib letak capal, dua saja. Kalau time dia bawa capal dia tu, nak ke mana-mana, dia letak di tangan. Biasalah kita nak buat something, kita letak di tangan. Dia nak pakai capal tu, dia letak di kaki. Jadi Wahabi yang tak faham ni, dia ingat Habib-Habib ni letak capal di kepala. Kenapa? Kerana di kepiah Habib tu, ya, di kepiah Habib tu, ni gambar apa ni? Tak ada gambar capal ya, gambar ARG kot ni ya. Logo ARG ke apa. Tapi kalau disongkok kepiah setengah orang, ada gambar capal. Tapi Wahabi gagal faham. Itu namanya gambar capal, bukan capal. Yang zalim kalau letak capal di kepala. Yang ada gambar capal tu orang panggil capal ke kepiah? Cuba Wahabi jawab. Yang orang letak gambar capal ni, kepiah ke capal? Kan masih lagi kepiah. Macam ni lah, orang yang minat Liverpool. Saya bukan pandai bola ya. Ada orang walaupun ustaz, walaupun mufti ya, minat Liverpool. Saya bukan sebab ni sebab tak minat main bola, minat tengok orang main bola tu minat juga sikit-sikit. Tapi kalau sampai nak hafal nama pemain, nak hafal nama kelab, saya tak minat, itu saja. Tapi saya pernahlah tengok lambang Liverpool, logo kan, setiap kelab bola sepak ni kan ada logo dia. Jadi saya perasan logo Liverpool, ada yang logo setan tu apa ya? Logo yang macam gambar setan tu. Dia boleh komen, saya pun tak tahu ya. Tapi kalau Liverpool dia ada gambar macam burung, betul kan? Ada gambar macam burung, lepas tu ada gambar macam api ya, 2 api atau berapa api di bawah tu. Kemudian ada gambar bintang, 5 bintang tak silap saya. Jadi gambar tu bila untuk peminat-peminat Liverpool especially, dia akan letak di, bukan ridak ya, dia akan letak di apa? Muffler ya. Kemudian dia akan letak di baju. Ya. Saya tengok dalam gambar ya, ada setengah orang di office dia gantung gambar banyak baju-baju Liverpool ya, mungkin sebagai perhiasan sebab dia minat. Jadi ada juga yang logo tu di cap. Ini bukan cap, ini skull cap, kepiah, ada cap yang selalu orang pakai tu. MU. Terima kasih MU yang ada Manchester United yang ada gambar setan tu ya. Okey. Jadi tak tahulah devil sah, bukan nak kata gambar macam ada orang pegang macam setan macam tu. Jadi yang Liverpool tu yang saya perasan 3 tu. Burung, api dengan bintang. 5 bintang lah kalau tak silap. Red Devil, Manchester United. Okey, tak apalah. MU ataupun Liverpool. Adakah orang yang letak, tak ada topi kat sini ya, yang letak topi Liverpool atas kepala dia tu, maknanya dia letak burung atas kepala?
Atau dia letak api atas kepala? Atau dia letak bintang atas kepala dia? Ataupun lagi teruk kalau Manchester United, ya, yang pakai topi Manchester United tu, dia sedang letak syaitan atas kepala dia? Tidak. Yang Liverpool letak atas kepala gambar burung, gambar api, gambar bintang. Yang Manchester United tak cantik lah sebab gambar syaitan. Gambar burung pun sebenarnya tak cantik sebab gambar binatang. Cuma binatang tu tak nampak sempurna lah. Tak nampak macam burung sangat lah. Nampaklah bentuk burung tu. Jadi, cuba Wahabi faham. Yang pakai kopiah macam ni, tapi ada gambar capal, dia bukan letak capal atas kepala Wahabi. Dia letak kopiah atas kepala. Cuma atas kopiah ada gambar capal. Jadi, itu masalah ya. Yang berlaku kepada orang yang telah kena fahaman Wahabi ni, saya sebut dengan cara yang lembut, mereka jadi kurang cerdik. Jadi kita mintalah kawan-kawan kita, jangan dengar sebelah pihak saja. Kalau tak, kamu akan diperdayakan oleh the so-called ustaz-ustaz sunnah ni. Mereka bukan ustaz sunnah sebenarnya. Mereka ustaz yang merosakkan nama baik sunnah dengan memberi tafsiran-tafsiran yang batil. Itu memang sikap khawarij. Khawarij bukan menolak Quran dan hadis. Khawarij yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Itu ciri khawarij. Mereka menyelewengkan tafsir Quran dan hadis. Nampaknya oleh kerana ada isu sampingan, kita berhenti setakat itu. Besok insya-Allah kita akan mulakan di muka surat 104 dengan tajuk kesunnahan, mengusap muka atau wajah selepas daripada berdoa. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama tarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.